sembang bisnes. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Zainal lagi dengan Datuk Dr. Adrian, first time berkumandang. So, hari ni kita bagi dalam masa 3 minit untuk tunggu viewer, sementara saya nak copy paste untuk link dulu. Ha. Apa share. Tapi kalau bulan puasa ni selalunya tak banyak orang. Okey, set mana WhatsApp kita? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zulaikha. Okey, baik. NDD Direct. Okey, baik. Kita tunggu lagi dalam masa lagi 2 minit. Tak boleh copy pula dah. Forward message. Eleh. So, kita tengok. Tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Razman. Okey. Suara tak dengar? Ada kot suara saya, ada. Suara doktor mute dia punya mikrofon. Ya, ada. Alright. So kita rasa kita tunggu sikit lagi. Okey. Waalaikumsalam, Tuan Abdul Karim. Kita start, kita kumpul viewer kita sebanyak mungkin dulu untuk pagi ni bagi rancak sikit. Di bulan-bulan puasa ni saya tahu semua orang tengah sibuk ni untuk tengah hari ataupun tengah ngantuk. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Nisa.
Okey. Saya rasa kita mula-mula dah ni. Okey, baik. Selamat tengah hari semua. Harap semua sihat sejahtera. Bagi yang yang mengalami masalah untuk berpuasa tu, macam biasalah apa kontak untuk Dietec lah. Dietec akan bantu sebaik mungkin lah untuk memulihkan puasa. Ada nasihat sama ada boleh puasa ataupun tidak, sebab jangan memaksa puasa kalau tak boleh puasa. Okey. So hari ini kita akan bercakap untuk mengenai adakah masalah kencing manis boleh reverse, yang mana kalau kita tengok even kita tengok American Diabetes Association pun dia mengatakan kencing manis adalah satu penyakit progressive chronic disease, bermaksud penyakit jangka masa panjang yang makin lama dia akan makin teruk. So apa yang method yang ada sekarang hanya untuk reduce symptom dan melambatkan progression, tapi in the end of the day dia tetap akan mati, senang kata tetap berlaku complication lah akibat masalah kencing manis ni sendiri. So tapi dia dapati untuk mereka yang praktis MBB, macam kebanyakan dia punya bacaan, even kita punya bacaan HbA1c tu makin improve daripada hari ke hari. Dan bacaan gula pun semakin improve. So persoalan dia dekat sini. Okey, cuba menimbulkan persoalan. Okey, adakah apa yang penyakit kencing manis ni adalah CPD, chronic progressive disease? Ni soalan ni kita bagi untuk Dr. Adrian untuk jawab. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Okey. Memang betul kalau ikutkan secara medically memang diabetes ni adalah chronic progressive disease. Memang dia akan makin lama makin teruk kalau tak dikawal, kan? Sebab memang kalau secara scientifically dan daripada kajian pun memang banyak kajian-kajian dah dibuat, memang peratusan untuk kembali sihat memang terlampau kecil. So untuk untuk selamat, dia mengatakan takkan untuk selamat dia katakan diabetes ni orang tak boleh kembali kepada normal, kan? So untuk selamat bagi saya kita kata kalau patient yang dia punya gula ataupun HbA1c makin dalam bacaan baik, kita nak selamat kita kata terkawal, sebab kalau dia tak kembali kepada diet yang menyebabkan pada awalnya dia kena kencing manis, dia akan datang balik. So untuk selamat, kita as a doktor kita panggil kencing manis dia terkawal. Daripada boleh kita panggil terkawal saja. Sebab tak ada garanti yang dia punya penyakit kencing manis tak kembali. So that's why kita masih lagi katakan diabetes ini chronic progressive disease, sebab dia akan menjadi lagi teruk kalau tak dikawal dengan elok. Tapi tak kata sakit itu tak boleh kembali dalam kehidupan normalnya. Dengan bacaan HbA1c, bacaan gula darah normal, tak semestinya boleh. Tapi selalunya dalam cara scientifically nak dapat peratus yang bacaan HbA1c dan gula darah normal terlampau sikit. Itu yang menyebabkan nak selamat kita kata susah nak baik. Itu bahasa biasa dia lah. Bahasa biasa kita panggil macam tu. Sebab lagi satu, untuk kembali normal ni, bacaan kembali normal ni perlukan determination yang tinggi. Keazaman yang tinggi, betul-betul disiplin yang tinggi. Kan? Yang mana agak kata orang jarang nak jumpa pesakit yang ada kriteria tu, kan? Hanya pesakit-pesakit yang ada kriteria yang kata orang determination tinggi, semangat tinggi, disiplin tinggi saja, insya-Allah dia punya penyakit boleh dalam keadaan terkawal, dan mungkin satu masa nanti tak perlukan obat. Tak ada guna, mustahil dalam dunia ni bagi saya. Kan, penyakit semua ada ubat. Kita tahu dalam Islam pun kita tahu penyakit semua ada ubat. Yang penting kita kena usaha. Tapi dalam usaha pun kita kena ada determination, disiplin juga. Kan? Itu pendapat saya lah. Dia cerita, kalau kita boleh boil down cerita dia back kepada diet lah. Okey.
Okey, Syah, Ya. kita bagi satu bola pusing sikit untuk doktor. Sebab apa? Kebanyakan orang yang mengalami masalah tulang belakang, dia ada masalah kecil manis sekali walaupun dia punya diet tu betul. Walaupun dia tak makan gula langsung lah. Walaupun dia kata saya tak makan, saya sekarang ni nasi saya cukup kurang, saya makan protein banyak. Saya kata gula pasir ni memang saya tak makan dah, tapi pasal apa saya punya bacaan HbA1c ni kot nama teruk lah, saya bacaan gula saya makin hari makin naik. Saya cuma ada masalah tulang belakang saja. Okey, apa kaitan dia? Okey, pertama sekali kadang-kadang definisi gula yang dipahamkan tu mungkin tak berapa tepat kan. Bila kita cakap gula, dia hanya fikir gula saja kan. Tapi padahal gula yang kita masukkan adalah glukos. Bukan gula-gula pasir tu. Gula-gula betul juga, gula tu memang kita masukkan, gula tu menyebabkan kecil, boleh naikkan gula dalam darah. Tapi gula kita masukkan secara spesifiknya glukos. Semua makanan ada gula kan. Maksudnya glukos, even dalam tea pun ada gula, dalam apa benda pun kita makan ada gula. So yang kita orang selalu faham adalah gula saja. Jangan minum gula banyak berapa sudu satu hari, tapi dia terlupa dalam makanan-makanan lain pun terdapat gula kan. Macam saya kata, dalam roti pun ada gula. So kadang-kadang orang dah tak makan gula yang pasir tu, dia ubah benda lain. Dia nak kawal dia punya craving dia tu, dia makan roti, dia makan pizza. Tapi benda tu lah sebenarnya gula yang kita nak kawal, carb. Gula yang kita nak betul-betul kawal adalah carb, karbohidrat tu sebenarnya tak berapa elok. Tapi kalau gula daripada protein, even ayam pun ada dia punya glukos, ada gula tu juga, tapi kat situ sumber dia elok. Sumber yang tak elok bagi saya karbohidrat tu. So ramai orang dia tersalah faham bila doktor kata kena kurangkan gula. Mungkin ada bahagian doktor juga yang tak berapa tepat dengan penerangan, tak boleh nafikan juga kan. Mungkin bahagian nasihat diberi tu pun tak berapa tepat. Kurang gula, betul, tapi gula tu apa jenis gula yang kena kurangkan. Sebab orang, kita sebagai pesakit ni hanya fikir bila doktor kata kurang gula fizikal tu, gula pasir tu, gula tebu tu saja, tapi dia tak fikir pasal makanan-makanan lain. Ataupun dia fikir gula buah, tu saya kata buah manis ya, betul, tapi banyak lagi makanan yang ada gula. So satu pasal gula kan. Lepas tu yang kedua tu yang pasal kaitan dengan sakit pinggang. Saya pun benda ni pun baru lagi saya dengar pasal tulang belakang, sakit pinggang tulang belakang, kaitan tulang belakang dengan tu. Mungkin itu saya terbaca benda ni, bila ada sakit tulang belakang ni, dia akan ganggu kita punya penghadaman, tak saya, sistem penghadaman juga. Bila sistem penghadaman terganggu, satu badan punya ekosistem pun terganggu lah. Itu yang saya pernah terbaca, tapi saya tak betul-betul arif pasal kaitan tulang belakang dengan diabetik. Saya minta maaf banyak benda tu. Okey, dia sebab benda ni untuk yang masalah orang ada tulang belakang ni, dia punya untuk bacaan gula dia tinggi ni, saya kerap jumpa. Sebab apa? Sebab macam saya dia suruh, dia antara ada certain orang saja. Dia kalau macam dia 3 bulan dengan MBB dengan R5 Plus ni, lepas tu dia top up apa segala vitamin, dia ikut semua. Tapi masalah, dia kata masalah dia lambat selesai. Ada improvement tapi lambat selesai. Kalau jadi macam tu, saya akan kata, jadi pergi check tulang belakang, tengok kok ada apa-apa problem. Selalunya orang macam ni akan ada masalah tulang belakang. Sama ada bengkok ke, ataupun straight sangat ke, ataupun ada slip disc ke, apa-apa sajalah, ada bone spur, arthritis ke dekat yang tengkuk, selalunya lah benda-benda ni. Dia punya condition tu slow, improving sangat slow. Yang mana dia kata dia improve sikit saja, tapi bacaan gula dia tetap tak boleh turun. Walaupun dia MBB, maksud dia dia betul kurangkan gula dan MBB dia
ke tahap dia kata dia tak puas hati, dia pergi sampai go to extreme lah. Dia kata dia tak makan gula langsung, nasi dia makan sikit sangat. Lepas tu dia makan lebih banyak protein. Tapi bacaan gula dia steady. Jadi nenek increase sikit. So apa kalau jangan sembang untuk suku-suku separuh, sebab suku-suku separuh awal lagi dah buat. Dia memang tak jalan. Dia buat waktu dia buat suku-suku separuh tu, masalah perut dia kuih menjadi-jadi. Dia waktu dia buat MBB ni baru dia reda apa semua, tapi dia duk concern pasal apa dia punya bacaan gula. Itu yang saya baca untuk apa-apa saja yang chronic stress, bermaksud apa-apa saja yang efek kita punya nerve lah, apa-apa yang efek nerve sepit ke, sebab tulang belakang kan, sama dia tersepit, kata keras sikit, kata bengkok ke apa semua, dia secara tak langsung dia bagi orang tu dalam keadaan nak kata macam sympathetic dominant sampai 24 jam sakit kan. Secara tak langsung badan ni kita tahu sympathetic dominant dia akan produce lebihan untuk corticosteroid lah, untuk nak bagi badan orang tu selesa. Dan proses tu juga bagi dia satu lagi orang macam ni dia akan kurus cukup cepat. Dia akan tengok tangan dia jadi kecil, kaki dia jadi kecil. Ini dia duduk selalu risau benda-benda ni. Bacaan gula dia naik. Yang ni yang misteri ni. Sama ada orang tu dia jadi wasting lah. Wasting walaupun dia makan okey apa semua, tapi dia tetap jadi wasting. Macam mana tu doktor? Macam kita kata lah, kita pernah bincang tu pasal apa, gut brain axis. Gut brain axis lah. Bila kita pahadaman tak elok, kita punya gut not healthy, kita punya brain pun not healthy. Bila brain not healthy, satu badan akan terganggu. Bila brain not healthy, kita punya gut pun not healthy. So bila brain not healthy, masalah penghadaman pun terjadi. So saya rasa itu berkait rapat kat situ lah. Yang mana tak mungkin tak semua orang ada pendapat tu, tapi bila kita kaji betul kan, gut brain axis ni wujud. So bila kata dia dah ikut cara makan dah betul, tapi masih lagi badan dia tak kembali normal. Maksudnya dia punya mungkin makan dah betul, tapi dia punya brain tak healthy lagi, maksud cara pemikiran dia. Betul, saya tahu banyak orang yang ada penyakit-penyakit yang contoh kronik atau penyakit lama ni, dia mentally dia tak kuat lagi. Mental dia tak kuat lagi, walaupun dia dah ubah makanan dia nampak perubahan dia dah sakit lagi, dah kurang dah, dia punya nak bandingkan sistem lama tu dah kurang, tapi kita nak kena develop healthy brain pula, cara pemikiran yang betul kan, kena kuatkan balik dia punya mental dia kan. Saya rasa kalau lepas dia kuatkan balik mental dia, insyaAllah tubuh badan dia semua akan kembali normal. Walaupun dia punya penghadaman gut dah betul, cara pemakanan apa yang dia masuk dia dah kawal, dia dah betul-betul catu apa yang dia makan, tapi yang mungkin terlupa bahagian mental, dia masih lagi ingat benda yang lama, dia masih lagi hidup dalam dunia lama dia, dalam cerita lama dia, masih lagi takutlah ya, tapi padahal perut dia dah okey, sistem penghadapan dah okey, tapi dia mental lagi masih hidup dalam past. Itu saya rasa seluruh badan dia masih lagi tak dapat kembali kepada state normal dia. So saya rasa selain daripada pemakanan, kita kena cuba kita orang cuba bantu untuk dapat pesakit-sakit ni ataupun pengalaman MBB ni kembali kepada healthy mental state. Saya rasa itu healthy mental state. Okey, baik. Untuk bab okey, tak apa, kita sebelum kita jawab tu, Puan Siti Rohanita punya soalan dulu. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, bacaan gula normal berapa banyak? Sebab saya selalu bawa Pak Mol. Okey, 3.4, 3.9 walaupun bukan bulan puasa. Okey. Macam mana pendapat doktor? Cantik lah tu. Bawa Pak Mol tapi itu cantik lah tu, bawa Pak Mol tu. Maksudnya kalau bawa Pak Mol tu macam orang puasa. Saya kalau normal lah. Normal, kalau sekarang punya normal, saya kalau puasa, fasting pula pukul 4 hingga 6, 4 hingga 7. Lepas tu post 2 hours perpandial, maksudnya 2 hours selepas makan 6 hingga 8. Macam tu. And then HbA1c bawah 6.5%. Itu yang normal je lah. Tapi saya ada terbaca juga malam tadi saya baca kat mana, American
Diabetic Association ke apa, diorang dah naikkan sikit untuk postprandial ataupun random tu 8 ke 11 boleh kira normal. Okey, dia macam ni lah. Kita kata, untuk bacaan gula apa semua ni, kita depends on apa badan kita rasa. Dia jangan terlampau nak check. Lepas tu kita nak adjust kita punya nombor tu kepada nombor yang apa dia punya biomarker yang depa ni set. Tak. Kita sepatutnya kita rasa kalau badan rasa marvelous apa semua, let go lah. Tapi kalau macam badan tiba-tiba rasa macam selok, otak jadi laju apa semua, baru kita check sikit, tengok kita punya darah, okey. Kita punya gula, okey, tak apa. Gula minyak ni, kita mungkin kita perlu nak buat adjustment apa. Bukan daripada segi gula saja, daripada segi benda-benda lain lah. Sebab biomarker yang kita buat reference tu semua, kita ambil bukan orang Melayu kita, bukan diet style kita, bukan race bangsa kita. Kita ambil orang putih sana tu. Yang mana dia punya diet bukan macam diet kita, yang mana dia punya hidup bukan macam kita. Climate pun tak sama, iklim pun tak sama, bentuk tubuh badan pun tak sama. So, actually benda tu hanya boleh dijadikan sebagai, nak kata macam mana, reference sajalah. Tapi nak kata boleh pakai 100% pun, tidak lah juga. So, apa-apa pun berbalik kepada diri sendiri. Kalau macam bacaan kita, kalau macam apa Kak Anita bahasa pak, okey tengok. Okey, gula 3.4. Tapi badan aku rasa macam sihat je. Aku boleh buat banyak kerja. Aku tidur pun okey. Aku tak sembelit. Aku rasa badan happy. Okey. Kita tengok itu saja. Okey, baik. Kalau macam okey, Adil Lopez, Tuan Adil Lopez. Aku dah minum Hafal Kontak 3, ada perubahan. Sebelum ni aku rasa perih, diurati dan anxiety. Okey. Hanya saja perut aku rasa berdenyut sudah 5 bulan, tapi sebelumnya tidak. Apakah ini punca stres? Bukan. Untuk Tuan Adi Lopez, ini orang kata proses MMS ya, migrating motor complex. Yang mana bila perut tu dia rasa macam kosong sahaja, dia akan start emulate untuk proses peristalsis yang bergerak. Dia rasa macam ada perut tu, ada rasa macam ada binatang bergerak. Itu tak ada apa. Bila perut kosong saja, dia akan jadi macam tu. Gerup ataupun perut ada gas pun dia akan buat juga gerup. Rasa macam ada binatang bergerak. Dia bukan nak kata stres ke penyakit ke apa semua. Itu tindak balas badan normal. Cara untuk stop dia adalah makan lah. Bila kita makan, proses tu stop lah. Perut tu tak rasa bergerak dah lah. Okey, harap untuk menjawab soalan di Lopez. Okey, Abdul Zaifur. Okey, tak ada soalan. Okey, balik kepada soalan tadi pasal penjagaan mental. Ni orang suka sikit bab mental anxiety macam mana ni. Saya punya view sebab saya kat rumah pun dulu sebelum ni saya ada duk menjaga orang yang ada masalah anxiety. Ya, itu isteri saya sendirilah, sekarang ni dah happy lah. Okey, dulu waktu saya time bodoh-bodoh dulu lagi waktu baru start nak develop MBB apa semua ni. Senang kata betul-betul lepas kahwin lah. Betul-betul lepas kahwin sebab saya tak tahu isteri saya ada masalah ni. Bila dia macam anxiety, dia takut lebih apa semua, saya kata kat dia, "Oi, relax lah, jangan fikir bukan-bukan apa semua kan." Masalah dia adalah dia memang tak boleh nak control mental dia waktu tu. Walaupun dia try nak fikir benda elok lah, dia takkan boleh lepas. Dia macam duduk dalam satu cycle loop yang akan sentiasa fikir benda bukan-bukan, pilih bukan-bukan. Naik tangga pun dia akan fikir bukan-bukan, nak turun tangga fikir bukan-bukan, nak buka peti ais fikir bukan-bukan, nak bawa kereta fikir bukan-bukan. Dia kata relax kan, dia tak boleh relax. Dia hanya boleh relax selepas, saya ingat dalam setahun setengah saya waktu tu dengan Hafal biasa. Lepas tu MBB waktu tu baru nak develop. Saya rasa waktu setahun setengah dari tu baru dia boleh chill. Baru dia macam okay, relax. Boleh relax, baru dia boleh keluar pada head space tu. So, kalau macam bila kita bercakap dengan psychiatrist, mereka akan cakap, benda ni tak boleh fikir bukan-bukan apa semua. Padahal dia macam, kalau saya nak bagi dia faham, macam
nak menyuruh orang kudung pegang pen depan muka. Memang tak boleh buat benda tu. So, bagi doktor apa pendapat untuk orang yang tengah anxiety teruk ni, macam mana nasihat untuk doktor untuk mereka ni? Susah soalan ni. Okay, anxiety disorder ni benda serius. And then benda dah lama develop. Dah lama dia sikit dia meletup. Bila dah meletup tu kan, dia dah meletup dia jadi masalah kan. Nak kembali kepada kesihatan yang baik, kesihatan mental yang baik, memang ambil masa lama. Dan bukan mudah. Memang mudah cakap je. Jangan fikir tapi bila pesakit dalam apa ni, kita kena faham situasi pesakit tu. Dia kan kata, kau cakap senang lah, kau tak ada dalam diri aku. Dia boleh kata macam tu tau. Dia boleh melawan kan. First saya kata patient tu, pesakit tu kena ada insight. Dia kena faham yang dia kadang-kadang ada pesakit ni dia tak faham dia tengah sakit. Dia tahu dia tengah sakit tapi dia tak faham apa benda sakit. Pun benda berlainan juga. Insight of the condition. Dia kena faham juga insight dia kena ada insight. Dia tak bukan sekadar aku sakit tak. Aku sakit, dia hanya tahu dia sakit tapi dia tak faham betul-betul apa penyakit dia. Mungkin sebagai doktor mungkin kena fahamkan lagi lah. Mungkin sebab saya tak salahkan doktor sebab kadang-kadang doktor ada terlampau banyak workload kan. Dia tak dapat duduk dengan sakit dia terlampau lama. Melainkan di private berbayar 2 jam 3 jam pun boleh duduk kan, sebab berbayar lain kan. So lain kan, boleh duduk 2 jam tak apa, duduk dengan aku kan. Yang penting bayar kan, duduk kan. Kerajaan saya faham pesakit ramai, workload banyak kan. So dia nak duduk, dia nak allocation untuk satu pesakit tu mungkin tak lama, mungkin paling lama setengah jam kan. Nak dalam setengah jam atau sejam nak fahamkan, nak terangkan satu penyakit tu dia tak boleh. And then after that appointment after 6 bulan, lepas tahun tak boleh juga kan. Dia kalau boleh every week kena ada terapi session. Tapi di Malaysia mungkin tak feasible kat situ nak buat every week punya terapi session kan. So sebab yang paling penting sekarang ni support group. Bagi saya support group kan. Kadang-kadang pesakit ni dia rasa macam dia seorang saja dalam dunia ni ada penyakit tu. Dia tak ada kawan. Dia tak ada siapa faham dia. Kalau kita yang sihat ni cakap aku faham, dia kan kata kau tak faham, kau tak sakit. Itu. So paling penting support group. Kena cari support group orang yang pernah lalui benda ni dan atasi benda ni. Kat situ dia akan terima pendapat dan pandangan nasihat orang tu, sebab orang tu tahu apa dia lalui. Dia dah lalui apa yang kita lalui, orang kata kan. So senang sikit dia nak dengar, dan senang sikit dia rasa macam rupanya ada orang lain yang sakit macam aku kan. Aku bukan keseorangan. Dia ni dah daripada sakit macam aku, dia dah elok. InsyaAllah aku pun boleh. So support group penting. Apa benda semua support group. Kita sebagai orang yang tak pernah sakit, bila kita kata aku faham, pesakit tu orang kata, kau dalam hati dia lah kata, kau mana kau boleh faham, kau tak sakit macam aku. Dalam hati dia kan, dia takkan cakap kadang-kadang kan. Kalau dia nak cakap tu memang habis lah. Kita kata diam lah. Betul lah, aku tak pernah rasa macam mana, aku tak faham kan. So sebenarnya benda tu jadi yang paling penting support group. Perawatan dengan doktor tu pun penting, sebab doktor pun dia kalau dia rasa dia perlu startkan obat, dia akan startkan obat. Tapi obat tu bukan, jangan fikir macam aku dah start obat, aku akan sampai minum dulu obat. Kalau kita dah ada mindset macam tu, kita akan dapat macam tu. Tapi kita fikir macam ni, obat ni hanya kita fikir obat ni aku nak sementara saja. Tapi aku kena kembali, aku kena stand up, aku kena backup balik diri aku balik kan. Aku kena stand up diri aku balik, aku kena kembali normal. InsyaAllah obat tu pun kita boleh boleh stop satu hari nanti, sebab kita dah kembali kepada normal lah macam tu. Dia cerita dia, antara dia adalah servis dia untuk sepatutnya. Dia satu insight kenapa berlakunya masalah tu kepada diri dia. Pemahaman lah orang kata kan. Nombor 2 adalah support yang berterusan. Kalau boleh setiap hari ataupun paling bagus setiap masa. Satu lagi, skill support group untuk orang yang bersama-sama lah, untuk ada dengan dia yang mana dia okey akan memberi semangat apa semua, ada orang ni. Dan benda ni lah yang kita MBB buat, sebab kita punya motto adalah saya tahu dan faham apa saya buat. Macam untuk insight ni, kalau boleh untuk dalam grup Telegram tu saya ada bagi tahu dah.
untuk mengatasi masalah anxiety, kenapa masalah anxiety berlaku dan apa perlu buat, saya beritahu dah. Dan yang itu untuk bab faham lah. Satu lagi untuk support. Support saya rasa setiap hari ikut dan setiap masa. Kecuali buat kami tidak lah, team detect tidak, memang kami tak boleh buat apa lah. Tapi kalau kami bangun, kalau orang message untuk tak reply, memang kenalah dengan saya kan. So untuk every day, every week saya bagi. Satu lagi support group dan yang mana semua dalam tu saya tanpa apa orang kata, saya meniaga transparent. Saya buat bisnes, servis saya semua transparent. Kalau servis saya hantu, semua orang tahu servis saya hantu. Saya rasa dekat Malaysia tak ada lagi orang yang buat macam apa yang saya buat pada harga apa yang saya bagi. Tak ada lagi kot doktor no. Pasal memang tak ada kot. Tak ada orang yang tak ada. Kalau macam setakat macam doktor cakap, macam setakat orang tengok untuk makan saja kan, tengok makan harian. Kalau services tu sepatutnya berapa sebulan orang bayar? Kalau standard lah, kita ambil standard. Okay, kalau orang putih ada personal nutritionist ataupun personal dietitian, dia memang jaga pemakanan orang tu setiap hari. Even dia datang, dia yang sediakan pemakanan orang tu. Ada juga kat overseas benda tu. Dia siap jaga, dia spend jaga saja. Dia bukan sekadar consult saja. Dia datang sediakan makanan tu. Oi, tu mahal. Memang mahal harga lah, tu. Itu mahal. Tapi yang setakat macam apa yang kita buat ni, macam orang tu makan tak gamak apa semua, kita tengok okey tak okey, lepas tu tengok sistem apa semua, okey tak okey, lepas tu tengok pula report 3 bulan kemudian apa semua, apa nak kena kejar apa semua. Kalau macam tu RM4. Dia tak ada lah pergi masak jadi chef. Nak cakap RM4, tapi secara kalau bagi saya continuous monitoring, orang katakan continuous monitoring tu pun, walaupun remotely lah, walaupun secara online pun, secara maya pun, mahal harga dia tu. Mahal, tak ada 200-300 dia. Dia senang saya kata orang tu boleh pakai Lambo lah. Senang macam tu lah, sebab saya tengok untuk dietitian apa semua dia yang price sebab saya tengok pricing apa semua, orang kata macam ni dapat 2, 3, 4 dapat satu grup ni, aku memang pakai Lambo dah ni. Yang tu kita punya harga untuk servis yang kita bagi, yang mana orang guna, orang take for granted lah, gunalah sebaik mungkin. Sebab tu saya Mio, okey, sebelum tu saya tengok Mio dulu. Untuk Dr. Adrin, Mio ni kira saya punya antara the best lah, antara the best untuk detect kita lah, yang mana bukan dekat office apa semua ni. Yang banyak peminat adalah Mio. Kalau buat live ni banyak lah ni, kira tuan Mio kita boleh pakai lah dalam 2-3 biji kot Lambo. Dia untuk pengetahuan doktor juga, dia ni adalah bekas pesakit kencing manis. Lepas tu dan obesity. Ada gambar baru pun ada handsome lah. Sekarang ada kurus handsome lah. Semua handsome. Kurus semua handsome. Yes. Tapi itulah untuk dia untuk kalau macam bayar saya ataupun tua sikit macam umur 40 apa semua, okey lagi. Tapi kalau untuk 50 apa semua, dia ada satu stigma tau. Walaupun dia kurus, badan dia rasa sihat, dia boleh buat macam-macam, tapi dia akan tetap beranggapan dia sakit. Sebab member-member dia semua overweight. Bila tengok badan dia macam BMI normal ataupun bawah sikit lah, dia kata, aku dah sakit kanser dah. Tapi badan dia sihat saja. Tapi dia punya mental sekeliling tu, orang dia cakap dia ni sakit. Hari sakit lah. Tengok macam kami ni, perut borai apa semua, sihat kuat apa semua. Banyak saya dapat customer ni, dia baik lelaki dan perempuan sama sahaja. Mereka lebih prefer untuk overweight daripada BMI normal. Yang tu susah juga nak kena. Sebab kita itu orang kita panggil peer pressure. Peer pressure.
Tapi orang tua kena kat tu. Dia pressure duk fikir orang sekeliling tu cakap apa. Padahal dia actually kita kena tahu kita sihat tak sihat. Kita sihat tak sihat. Walaupun kita rasa badan kita agak besar sikit, kita tahu kita amalkan diet yang sihat, kita amalkan kehidupan exercise yang kerap supaya kita sihat. Ada orang dia kurus badan dia lean, tapi dia tahu dia makan dia sihat, exercise betul semua benda betul supaya dia sihat. Tapi sebenarnya kat diri kita, jangan fikir orang lain, jangan fikir seorang lain kan. Dan ada juga orang yang kurus tapi dia tak makan, dia hentam, tak exercise, tapi dia rasa tak sihat. Maksudnya dia rasa macam aku buat benda tak betul, aku tak apa sihat ni. Macam tak sihat lah, walaupun badan dia nampak sihat tapi dia tahu dia tak sihat sebab dia makan, cara makan dia, cara hidup dia tak sihat. Actually end of the day kita sendiri tahu apa yang masuk dalam badan kita, apa aktiviti kita buat, sihat ke tak sihat. Jangan berdasarkan pandangan orang lain. Jangan berdasarkan pandangan orang lain. Sekarang kita hidup kat Malaysia ni lah, orang Melayu kita ni, kita hidup dengan apa orang kata. Kita lagi pentingkan apa orang kata daripada apa yang kita perlu untuk diri kita. Hidup dengan nak puaskan hati orang, sampai bila pun orang tak puas hati. Betul tak? Yang penting kita kena untuk diri sendiri. Ramai orang terlupa untuk buat satu benda untuk diri sendiri. Dia hanya pentingkan apa orang cakap pasal diri dia. Itu yang masalah yang kita kena ubah sebenarnya kat kita. So kita untuk menjawab soalan Kak Hanisah. Macam kalau masalah yang kita hadapi itu masih berulang yang menghantui hidup kita. Sebab bila ada masalah sakit ni akan ganggu mental and physical juga. Okey, baik. Untuk Kak Hanisah, saya rasa Kak Hanisah elok bajang dah tu. Memang elok bajang dah daripada dulu lagi. Cuma kita bagi time sikit lagi. Sebab dulu macam Kak Hanisah ni, dia sebelum ni dia menghadapi masalah untuk tidur malam. Okey, kira macam malam tu sejam saja boleh tidur. Lepas tu kita usaha untuk increase Kak Hanisah practice TMB, usaha untuk increase dia punya tidur. Sekarang ni itu boleh tidur untuk 3 jam dan paling latest boleh tidur untuk 5 jam dah. Cuma mungkin ada certain sikit sahaja masalah. Untuk mungkin ada masalah gut microbiome sedikit sahaja. Just maintain. Bagi saya, bukan saya tak mau introduce untuk produk promo untuk produk lain. Saya ni jenis kalau nak makan produk lain pun makan, tapi bagi saya seorang highly skeptical punya manusia ni. Saya kata cuma praktis untuk R5 Plus dan praktis untuk yang series lain lah, Real B, Real C dan Microbal. Buat yang tu sahaja. Dan Kak Nisa, saya rasa Kak Nisa tak ada masalah apa, cuma sedikit sangat ya. Sebab kita dah go through satu jenis yang banyak perubahan. So sikit saja lagi kita fokus untuk untuk kita fokus untuk perubahan yang banyak, dan kita jangan peduli sangat untuk masalah yang kecil saja yang kita hadapi sekarang ni. Dia tu lah masalah. Saya rasa itulah Kak Ani. Saya rasa Kak Anissa bahagian tadi kita bincang lah mental health tu. Dia masih hidup yang lama. Dia bantah balik, nak revert balik sikit. Saya tahu payah nak lupakan benda lama. Yang payah. Cuba fokus ke mana? Kalau kita fokus ke sana, ke belakang, kita akan dapat balik ke belakang. Cuba kita fokus ke depan. Aku nak sihat, alhamdulillah, seronok. Syukur dulu. Mungkin kekurangan kita tu syukur tu apa yang kita dah ada sekarang ni. Syukur. Kita mungkin kurang syukur ataupun kita syukur cuma tak cukup lagi. Kita tak faham kesyukuran, erti kesyukuran dia. Kita dah dalam keadaan sekarang sihat, kita dah sekarang ni tak cukup syukur, tak faham syukur tu betul. InsyaAllah bila kita syukur tu betul apa yang dah state kita sekarang, kesihatan sekarang, insyaAllah kita lama-lama kita boleh lupa yang lama. Kita boleh hanya fokus ke hadapan saja. So mental health dia penting juga. Kita kena fokus ke hadapan, jangan fokus ke belakang. Macam kita lah, kita nak berjaya, kita fikir masa kita zaman jatuh, kita takkan bangkit, kita akan duduk satu tempat saja. Kalau kita nak berjaya, kita depan. Apa akan ada kat depan ni? Aku akan sihat lagi ke depan ni. Aku tidur lagi lena, aku punya kesihatan lagi baik. Family aku happy. Aku pun happy. So kat situ kita fokus, insya-Allah kita akan bawa kepada kebaikan, kepada benda yang positif. Sebenarnya titik tolak kita punya mental is kita sendiri. Nak fikir positif ke negatif. Kalau kita fikir negatif, kita akan dapat apa yang Allah bertindak atas keadaan hamba-Nya. Kalau kita tahu benda tu kan. Kalau kita fikir negatif, akan dapat negatif. Kalau kita fikir positif, insya-Allah Allah bagi semua positif. Macam tu. Okey, baik.
Dia satu lagi untuk Siti Zahara Aris. Saya sangat berdoa fikiran bukan-bukan ni hilang dari hidup. Sekarang sekarang berat 68, road tu 64 kg. Okey. Kalau boleh Kak Siti Zahara cerita sikit untuk berat sebelum ni berapa? Okey, dan saya sangat berdoa fikiran bukan-bukan ni hilang dari hidup. Okey, tak ada masalah, sikit saya bagi time misal sikit makan daging carb sikit. Sekarang masih ada lagi sikit. Ada lagi sikit. Okey, tak apa. Tapi saya cakap dengan diri sendiri, mental aku sihat. Memang sihat pun, tak ada masalah pun mental. Cuma ada masalah gap microbiome sedikit sahaja. Tak ada apa, sihat saja. Sihat saya, tak ada masalah apa pun. So, kita tengok satu lagi problem yang besar. Okey, kenapa yang mula maaf maybe sedang juga membuang. Pagi sekarang dah masuk 5 kotak, saya jadi susah nak membuang hari-hari. Sekali datang hari ketiga baru buang tapi tak sembelit bila membuang tu. Okey, dia semudah ni saja sebab bulan puasa. Bulan puasa makan kurang. So, caranya adalah satu makan kurang, satu manis kurang. Dua benda ni. So, untuk bulan puasa tu, bila nak buka puasa, makanlah. Bagi sedap-sedap. Bagi puas-puas makan, bagi sedap puas-puas. Lepas tu, jangan takut nak ambil air manis apa semua. Bagi saya, ambil air manis dia tak ada masalah langsung. Macam air sirap ke apa semua tak ada masalah langsung. Tapi janganlah pergi berdaya macam Milo, sebut minuman koko yang minuman koko ataupun kopi percampuran. Yang tu jangan duk buat lah. Tapi kalau macam sirap ke apa semua, kodil ke apa semua, minum lah. Dia tak bagi efek apa pun. Minum saja. InsyaAllah lepas tu dia tak ada masalah sembelih. Dan makan bagi puas, makan tu bagi kenyang lah. Makan tu bagi kenyang. Jangan kontrol sangat untuk portion. Bulan puasa ni jangan kita kontrol sangat untuk portion karbohidrat apa semua ni. Tak perlu nak kontrol sangat. Makan saja. Makan saja bagi puas. Lepas tu lah buang hari-hari. Kalau lah nak buang hari-hari. Okey, Masalah membuang orang normal pun masa puasa masalah sikit nak buang masa puasa ni. Betul. Saya pun sama juga. Saya pun sama juga. Sebab kita kurang air sebenarnya. Kurang air kan. Dulu kalau tak puasa memang kita selalu minum air. Itu yang senang nak buang. Tak jangan risau. Saya rasa orang normal pun dia tak ada penyakit pun masa bulan puasa ada masalah sikit. Ada masalah sikit. Okey, kita tengok. Berat asal akak 82 kilo. Before MBB, after MBB 68, road tu 64 kilo. Okey. Amboi. Daripada XL ke M itu, S itu. Okey lah tu. Semut MBB dengan Hawaii Plus ni, berat badan mesti turun saja. Tapi itulah untuk orang, dia takut untuk, ada macam ke arah ni, okey, dia suka berat badan turun. Okey. Tapi ada juga orang yang tak suka berat badan turun. Dia pun suka dalam keadaan overweight. Dia kata kulit nampak cekang, cantik macam tu kan. Pakai baju macam tu. Ada orang suka overweight. Yang tu yang menjadi dilema sebab kita Malaysia, bab kecantikan ni, kita tak diajak untuk mengenali, macam menghargai proportion, kita tak diajak. Seni tu kita tak diajak. Sebab tu kecantik, tengoklah macam sebab saya bidang architecture, saya di-train untuk tengok satu benda proportion. Tingkap ni kena besar macam ni, dengan rumah macam ni, pokok macam ni, ataupun tengok pada badan manusia agak lah. Lengan ni, ni, muka ni, rambut ni macam mana. Dia semua tu proporsi. Tapi kalau Malaysia punya kecantikan adalah jenis sapu, bagi colour putih muka, kalau lepas tu pakai macam perabot gaudy lah, letak kat rumah bagi hiasan, letak wallpaper mengarut apa semua. Tu cantik lah untuk Malaysia. Tu problem besar lah mengenai untuk appreciate beauty. Sebab tu arkitek dekat Malaysia ni dah jadi lebih kurang macam tak ada nilai. Sebab kontraktor pun dah boleh buat rumah sendiri apa semua, pergi jumpa arkitek, sign lah. Kena ambil RM5,000 dia. Dan tu yang berlaku sekarang. So tak apa, kita sembang untuk kesihatan pula. Saya kalau tidak saya meraban arkitektur ni pula. Okey. Tanya Kak Ara, saya tadi tak pasal nama Kak Ara ni. Siti Zahra Aris. Saya dah save nama Kak Ara aja kat handphone. Okey, baik. Okey, saya mengambil sini. Alhamdulillah. Okey, saya tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mila. Okey, saya pengamal MBB since bulan 7 tahun lepas. .dance IBS. Alhamdulillah. Lepas tahun ni dapat puasa sehari je 3 hal. Masalah sayangin dia tak serta-serta kadang berdiri lama rasa nak tumbang. Okey, untuk Tuan Amir Syukri. Sehari tinggal.
kira okey lah, tak apalah. Sehari tinggal tu kita kata glitch sikit lah. Angin dah tak settle, kadang-kadang berdiri lama rasa nak tumbang. Okey, dia masih ada bloated sikit, ada masalah SIBO sikit. So cara nak buat dia adalah dia berdiri dia selagi tak lock lutut boleh berdiri lama. Tapi kalau lock lutut macam duk, kalau macam Dr. Ed Park tahu kot, macam orang kalau orang kawat apa semua yang pasal lock lutut ni apa semua kan. Sebab dia punya kaki kita ni dia umpama pam hidrolik. Kalau kita lock saja, dia tak boleh pam atas balik, orang tu memang rabah lah. So kalau sekali berdiri tak lock lutut tu, okey saja kita duk ada compression di bawah tu, dia pam balik darah. Dia takkan pingsan. Nampak rasa macam nak pingsan tapi dia tak pingsan. Cuma kalau angin kat dada kena urut bagi lepas lah pressure tu. Kalau tidak kita bernafas guna atas saja, kita masuk mode sympathetic dominant, jantung nak lebak maju sikit. So kita kena lepas pressure bagi nafas guna perut. Kita masuk balik parasympathetic, baru kita boleh relax balik. Kalau tidak, saat lagi dia tembak, zap, adrenaline, out, panik, lari pun hospital satu hal lagi. Okey, tak apa. Tuan Amir Syukri saya rasa tak ada masalah dah. Cuma maintain saja. Saya rasa nak selesai dah tu. Memang nak selesai, cuma sikit saja lagi. Okey, saya sudah betul sangat. Bila selalu makan daging, anxiety saya makin kurang. Okey, dia sesimpel macam ni saja untuk makan daging ni. Bila kita makan daging, dia membantu untuk penyerapan B12, core dia untuk penyerapan B12 untuk kita punya nak buat apa, kita punya neurotransmitter untuk serotonin dah apa semua segala untuk kita punya otak, antara dia punya basic lah. Lepas tu apa yang tak ada, yang lain tu tak ada apa, macam fiber ni kita ambil pada fiber cukup lah untuk buat short chain fatty acid apa semua bla 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 tu untuk kita punya kesejahteraan badan. Tapi penting dia kena ada daging lah. Sebab daging ni, bila kita separa digest, masuk perut, dia automatik akan merangsang kita punya proton pump untuk acidify kita punya perut. Automatik kita punya hormon pepsinogen, dia transform jadi pepsin akan pergi dekat kita punya daging tu, cerai bagi elok apa semua. Acidity perut cantik, bila dia buka saja kita punya makanan hadam tu, masuk saya kena duodenum, dia akan trigger pancreas untuk tembak dia punya jus penghadaman, trigger bile untuk bekerja. So dekat situ lengkap untuk penghadaman makanan tu sendiri. Cuma fiber saja yang kemungkinan ada masalah untuk Adam, sebab fiber dia proses melalui fermentation. Untuk fiber ni relay, dia dekat usus kecil kita tu, pusing dekat usus besar sikit saja. So fiber saja. Tapi kalau kita boleh dapat full benefit dengan daging ni, dengan makan makanan lain, jadi ya, tak ada masalah dah. Memang rasa badan sangat lega, sebab tu saya kata makan daging merah tu lebih banyak sikit. Okey, baik. Kita tengok bulan 3 saya buat apa untuk Fahrul Razi Rizal. Last week saya buat untuk DJ SB1AC 5% saya on. Adakah ini normal sebab TCM saya naik dadak? Berasa drop around 4 kg dalam tempoh ini, kerana weight 62 kg, height 157, age 38. Okey, ni doktor jawab, silakan. Ya, baca je. Okey. LCHF diet apa tu? Low carb high fat. Low carb high fat. Total cholesterol. Okey, saya nak sebut itu. Okey. First, memang kalau seseorang tu dia ubah diet daripada yang biasanya daripada high carb, biasa kita ambil high carb kan, daripada low carb high fat diet, memang dijangkakan LDL akan naik, HDL akan naik, triglyceride akan turun. Memang dijangkakan. Tapi memang yang menjadi stigma sakitlah bila doktor kata LDL ni kolesterol tak elok, kolesterol jahat. Tapi sebenarnya macam itu kita ada topik ni, LDL ni jangan silap salah faham, LDL ke HDL ke itu bukan kolesterol. LDL ke HDL ke VLDL ke itu semua adalah transporter. Dia adalah pengangkut perahu untuk angkut kolesterol dalam darah kita. So LDL ni betul, HDL ni baik, LDL ni pula tak semestinya baik, sebab LDL ni
yang tak elok, kena faham juga LDL tak elok adalah oxidized LDL. LDL telah dioxidize kan. Itu yang tak elok kan. Tapi secara umum ni LDL ni bagus, sangat baik sebab dia tolong angkut kolesterol yang tak elok tu keluar. Dan LDL ni pun penting untuk kita punya sistem imuniti badan kita semua. So kena faham dulu LDL yang tak elok adalah LDL oxidized LDL. So memang dijangkakan siapa yang dalam low carb high fat diet ni LDL akan naik, HDL akan naik, triglyceride akan turun. Itu normal. So kalau nak elok, kita nak fahamkan dulu, kita jangan tengok LDL punya bacaan. Kita tengok ratio triglyceride dengan HDL. Betul tak? Lagi rendah dia punya bawah 0.8 bawah 0.8. Kalau MBP kata bawah 0.8 ratio antara triglyceride dengan HDL, maksudnya elok lah tu. So jangan, tak perlu risau pasal LDL tinggi. Yang penting kita kena tahu LDL apa yang tinggi kan. Benda tu kita kena request kat makmal untuk buat oxidize untuk check LDL particles. So memang payah. So nak mudah, kita buat ratio saja triglyceride dengan bahagi dengan HDL. Kalau bawah 0.8 insya-Allah tak ada masalah. Kan? Lagi satu HbA1c. Alhamdulillah 5% tu bagus, sihat lah tu. Gula terkawal lah tu. InsyaAllah tak ada pre-diabetic, tak ada. InsyaAllah okey lah tu. Bawah 65 5% tu okey. Lepas tu berat badan drop. Memang dijangkakan berat badan kita akan drop sebab kita dah kurang makan carb. Orang selalu fikir, aku high fat diet nanti aku fat. Dia silap faham benda tu. Dia silap faham benda tu. Kan dia makan high fat diet kita akan fat. Kan? Fat apa yang masuk dalam perut kita. Anda kata kita makan benda tak sihat, itu yang akan jadi tak sihat. Tapi kalau kita tahu kita makan fat yang sihat, ikan, contohnya ikan tuna, ikan salmon, itu fat, high fat fish kan, tapi sihat, high protein juga. So maksudnya kita kena jangka yang berat badan akan turun dalam keadaan sihat. So saya rasa tak ada masalah pun. Apa ni, berat berapa dia kata ni, 62 kg, okey lah tu. High 167, okey, tak ada masalah, tak ada masalah. Yang penting kita, Encik Fahrul rasa macam mana diri, sihat tak sihat? Kita kena mental state tu dulu. Kadang-kadang dia dah sihat tapi dia mental masih lagi tak rasa dia sihat. Itu problem, itu yang jadi masalah juga. So Encik Fahrul kena tengok, aku sihat tak sihat? Macam mana rasa badan tu? Tidur cukup ke? Kita punya aktiviti harian macam mana? Kita boleh buat lakukan dengan keadaan normal ke macam mana? Kalau kita rasa semua okey, insyaAllah sebenarnya kita sihat sebenarnya. Berat badan 4 kg dah turun. Saya nak turun 4 kg pun susah. Nak dapat turun 4 kg, alhamdulillah. Syukur. Okay. Tak perlu risau. Okey, baik, untuk saya tambah sikit saja. Okey, untuk Tuan Fahrul, Tuan Rizal, untuk HbA1c itu semua okey. Untuk dia punya ratio daripada TG kepada HDL adalah 0.3, which is memang cemerlang lah. Memang cemerlang. So tak perlu risaulah langsung untuk berlakunya masalah jantung ke stroke ke, boleh lebih kurang kata impossible lah untuk berlaku. So drop 4 kilo tu tak ada masalah. LDL 6.6 macam kita tengah puasa ni pun kan. Kalau buat test untuk buat lipid test, memang naiklah LDL ni. Tahu-tahu waktu bulan puasa ni. Sebab saya pun bulan puasa ni saya berat saya hover untuk 68, 67, 68. Sekarang ni berat saya dah dekat 65, 66 dah untuk bulan puasa ni. Kalau buat saja lipid test mesti naik lah. So kita tak perlu risau apa. Kita risau hanya untuk HbA1c kita tinggi dengan triglyceride tinggi. Itu saja kita risau. Kalau yang lain ni tak payah peduli pun. Yang lain ni tak payah peduli. Okey, baik. Rasa menjawab untuk jawapan untuk Tuan Rizal. Okey, ada kaitan dengan semut-semut. Okey, ke arah pula. Okey. Semalam tapak kaki saya rasa macam semut-semut. Sebab apa tu? Bulan ni saya tak konsum Real BC. Saya konsum microbiome, vitamin C, dan adakah kaitan tak dengan semut-semut? Okey. Dia jangan sakit saja.
dia jangan sakit. Kalau sakit tu kita kata okey, selalunya kalau klinik saya rasa doktor akan bagi ubat saraf lah kot dah. Betul tak? Betul. Dia kata untuk kekurangan terutama vitamin Time B12. Tapi puasa kalau macam memang suruh stop Relby bukan sebab saya prefer untuk orang tu dia tak konsum terlampau banyak satu masa. Kata macam tak guna Oh. juga kan. So saya akan Hmm. prefer untuk orang tu asing. So apa tak ada apa pun cuba try work tengok senawa tak. Itu saja saya punya ni sebab kalau macam dulu saya duk urut kalau macam bukan dulu lebih kurang 2-3 hari lah saya duk urut isteri saya. Hari ni dia kata oh rasa macam semut-semut kat kaki urut sikit senawa. Lepas tu hilang lah. Itu je lah tak ada apa pun. Okey, makanan apa yang perlu kita elakkan bulan puasa ni selain dari tepung? Okey, untuk Tuan Muhammad Hafizi, Tuan Hafiz Ismail, makanan apa yang sangat perlu dielakkan bulan puasa selain dari tepung? Okey, dia punya perlu elakkan ni saja, tepung, minyak masak sayur. Itu saja. MBB sesimpel macam tu saja. Dia tepung, minyak masak sayur. Yang lain nak makan, silakan makan. Cuma kalau masih bloated teruk, jangan makan beans, legum macam kacang panjang apa semua tu, kita kurangkan sikit. Sayur cruciferous kita kurangkan, kita tak makan. Saya rasa dengan santan pun kita limitkan sikit. Tapi kalau rasa dah macam better sikit, okey kita start faham balik benda-benda ni. Start balik untuk makan legum, start balik untuk makan sayur cruciferous, brokoli apa semua, start balik makan santan. Dia memang akan bloated sikit, tak apa, tak bagi masa sebab dia kena develop enzim dengan bakteria untuk proses benda tu. So kita makan sikit-sikit. Lama-lama kita akan build tolerance untuk hadam balik makanan tu. Kalau selagi kita tak hadam, selagi itu kita tak build tolerance untuk nak proses benda tu, selagi itu kita takkan boleh makan sampai bila-bila walaupun rasa badan 100% okey. Okey, apa rasa sakit. Okey, satu lagi soalan last. Daripada Tuan Fuji, ahli MBB Academy ni. Tuan-tuan, ubat metformin ni sebenarnya membantu ke atau merosakkan kesihatan pesakit diabetes jangka masa panjang? Okey, soalan kontroversi ni. Oh, tu berat semua untuk doktor jawab. Tapi kita try berat. tengok view dia macam mana. Berat. Macam ni. Obat tu kita bagi adalah untuk membantu turunkan gula. Macam mana metformin ni berfungsi, dia bantu increasekan insulin sensitivity kat badan kita. Kan bila seorang tu dah ada insulin resistant, dia punya insulin sensitivity receptor dia dah makin kurang. Sebenarnya insulin dia banyak permulaan sebelum terjadi dia diabetik ni, dia punya insulin dia banyak. Cuba insulin receptor punya sensitivity makin kurang. Itu yang dia punya pankreas keluarkan lagi insulin untuk cover, untuk dia beranggapan lagi banyak insulin tu lagi cepat turun. Tapi padahal bukan sebabkan insulin tak cukup, tapi sebabkan insulin receptor sensitivity yang makin berkurangan. So macam mana metformin berfungsi ni, dia sensitifkan balik insulin receptor tu. Kan? Tapi selalunya yang menjadi masalah pesakit-pesakit ni, dia rasa macam dia salah satu masalah kat pesakit ni, dia dah aku ada ubat ni, nanti kalau aku makan lebih sikit apalah aku naikkan ubat. Macam tu, kadang-kadang jadi macam tu kan, dia rasa macam aku okey, tu dia makan lagi, tu ubat kena naik. Itu jadi masalah kan. Memang betul obat ni bahan kimia, actually benda-benda kimikal ni mendatangkan mudarat, tapi doktor terpaksa bagi sebab nak kawal simptom, nak kawal masalah tu, kena treat the symptom, kena treat dia punya disease. So doktor kena bagi. Tapi sebenarnya at the end, dia usaha pesakit tu. Bagi saya at the end, usaha kita nak hidup macam mana, nak bergantung kepada ubat ke tak nak. Kalau tak nak bergantung kepada ubat, kita kena ubah makanan kita kena disiplin, kita kena ada determination yang tinggi untuk ubah kita punya whole life kita kan. Kita dah tahu dah apa yang menyebabkan kita dah dapat penyakit ni. So kita kena ubah segala-galanya. Saya tahu bukan mudah untuk ubah kehidupan kita, ubah cara makan kita. Even nak ubah makan pun susah sebenarnya. Bukan lagi ubah cara hidup kita, nak sihat, nak exercise. Payah, saya tahu kan, tapi kena cuba. Sebab kita tahu, bagi saya betul, ubat ada bahan kimia. Even Panadol pun sebenarnya boleh mendatangkan mudarat sebenarnya kan. Tapi
tak diberitahu benda tu kan. Benda tu. Tapi sebenarnya apa pun ubat kimia ni mendatangkan mudarat. That's why kita kalau boleh kalau boleh tak makan ubat lah. Kembali kepada alami, benda-benda yang bukan kimia sebenarnya. Tapi payah zaman sekarang sebab semua penyakit kita kena nak atasi cepat, simptom tu kita nak settlekan cepat. So kita terpaksa makan ubat kan. Tapi sebagai pesakit kita kena faham. Adakah kita nak bergantung kepada ubat? Kan? Macam saya doktor pun kalau boleh saya tak nak pesakit saya makan ubat hari-hari. Kalau boleh tak nak. Saya nak ubat penyakit ni sembuh. Saya nak pesakit saya kembali normal, tak perlu makan ubat. Tapi kami doktor-doktor terpaksa bagi ubat sebab kita nak settlekan keadaan semasa tu macam mana. Simptom semasa tu macam mana kan. Tak nak kami terpaksa bagi ubat. So at the end of the day bagi saya pesakit tu sendiri. Dia nak hidup macam mana. Kalau dia nak hidup tanpa ubat, doktor boleh bagi nasihat macam mana. Dan dalam sama pesakit sendiri kena ada usaha. Kena ada usaha juga cari alternatif kat luar. Bukannya alternatif benda-benda yang tak elok. Tak, alternatif. Maksudnya banyakkan membaca macam mana nak atasi masalah ni. Kena faham. Contohnya dia ada sakit kecil manis. Kena faham betul-betul kecil manis ni macam mana terjadi kecil manis. Bila faham betul-betul macam mana terjadi ni kecil manis, insyaAllah kita boleh manage, kita boleh ubah hidup kita kerana kita yang lebih optimum. Tapi di Malaysia ni saya faham, saya tahu kan, culture kita ni kurang membaca. Culture Malaysia ni kurang membaca kan, hanya membaca di Google saja. Dan bila Google tu satu ayat cukuplah tajuk dia tu. Tak baca betul sebenarnya dalam dia punya isi dia. Itu yang jadi masalah juga. Tajuk-tajuk cerita ni memang menarik kan, tapi kadang-kadang tak menggambarkan isi kandungan cerita sebenarnya. So kena baca sampai habis dan kena faham juga penyakit kita tu macam mana, baru kita tahu macam mana nak atasi dia. So betul saya kata ubat pun mendatangkan mudarat, tapi penyakit tu sendiri pun boleh mendatangkan mudarat. So doktor terpaksa juga untuk atasi masalah tu, untuk atasi masalah semasa. So at the end of the day pesakit sendiri kena ada willpower. Kena ada plan, aku nak hidup macam mana kan, aku nak hidup dengan makan ubat ni saja ke aku nak kembali normal, aku tak nak makan ubat lagi dah. Betul diabetes ni payah, tapi macam tengok cerita MBB, cerita banyak-banyak kat opposite, ramai saja yang kembali normal tanpa ubat. Tapi perlukan determination yang tinggi lah, semangat yang tinggi, disiplin yang tinggi, itu saja. Saya harap dia menjawab soalan Encik Fauzi. Okey. Dia tahu untuk saya untuk tambah doktor sikit. Dia sebenarnya yang paling penting sekali adalah pemahaman. Itu paling penting sekali. Tanpa pemahaman, bila kita nak buat satu benda tu, kita tak yakin, kita iman tu sedang goyang. Lepas tu dia pergi buat benda-benda mengarut lepas tu. So yang paling penting pemahaman. Tapi bila kita baca dekat Google, dia susah sikit untuk nak cari apa macam informasi yang tak bias. Susah banyak lah. So itu yang kalau macam saya MBB, saya buat benda ni secara transparent. Kalau contoh macam ubat metformin sebenarnya membantu ke atau merosakkan kesihatan pesakit doping. Metformin dia double edged sword. Dia ada pedang dua mata. Pedang dua mata. Kalau ambil berterusan, bermaksud dia kita tak peduli langsung pasal kita punya diet yang mana dia akan jadi penyakit kronik progresif lah. Dia makin lama makin teruk lah. Bermaksud kalau kita ambil dia berterusan. So apa yang paling penting sekali, ubah diet, ambil untuk nak kata berniaga suplemen pula, memang saya nak berniaga pun, ambil suplemen yang sepatutnya lah. Jangan kata ambil suplemen yang kata ambil ni hilang kencing manis, bacaan gula saya ambil, alhamdulillah 3 hari ambil bacaan gula saya dah turun semula. Yang tu kita kata nak kata betul lah juga kalau boh extra prayer kata betul memang boleh, ataupun letak grape seed, makan jenis suplemen grape seed, ya boleh turun bacaan gula, memang boleh. Tapi persoalannya yang saya nak bagi tahu kepada orang adalah insulin resistant adalah satu state yang badan kita buat untuk protect diri kita sendiri. Bila dating komen untuk
Ustaz slowkan sikit volume yang untuk mengaji sebab mereka tak boleh nak dengar sangat. Okey. Apa Saya punya ke? Sekejap. apa jalan nanti maksud saya terus lost. Apa berdasarkan kesihatan pesakit metformin lupa dah dekat mana saya cakap. Tak apalah, saya pun lupa dah apa yang saya nak cerita tadi. Aduh, tak apa. So saya patah balik, cerita dia adalah metformin ni sangat membantu untuk jangka masa pendek, betul-betul. Okey. Persoalan dia adalah macam ambil grapeseed punya ekstrak, betul kurangkan bacaan gula. Ambil pria kotak pun betul kurangkan bacaan gula. Tapi persoalan dia tetap sama, gula ni pergi mana? Tu saja. Gula ni pergi mana? Gula dia tak boleh meresap keluar dekat apa semua. Kalau keluar air kencing lagilah satu benda problem lagi besar. Dia akan sumbat dekat tempat yang tak sepatutnya disumbat untuk gula ni. So dia macam cucuk insulin lah. Cuma bila kita makan grapeseed apa semua tu, dia increase kita punya sensitivity. Sama juga macam metformin. Tak ada beza pun. So saya kata tukar diet. Ejah bagi betul. Metformin ni berapa banyak dah untuk yang MBB, pengamal MBB daripada kalau metformin, ambil sebelum metformin, lepas tu sekarang ni tak payah ambil lah. Bacaan gula cantik sentiasa 24 jam, HbA1c kurang. Tak perlu dah. Kecuali kalau yang mana ada cucuk insulin tu, dia akan memerlukan jangka masa yang panjang sikit lah untuk revert balik. Dan sementara waktu tu, jangan tak cucuk insulin lagi, mampu aku kena. Okey, baik. Okey, untuk apa? Cuma dengan jawapan Dr. Ed, kenapa bacaan gula sebelum dan setelah makan adalah sama? Okey, ni seorang lagi. Okey, Dr. Ed. So, saya brief sikit Dr. Ed. Tuan Razman ni kita punya filem star lah. Filem star untuk MBB ni. Dia seorang yang sangat aktif. Bulan puasa pun dia lari juga sampai 4, 5, 10 kilo. Hari-hari dia lari juga. Kita tengok dekat gambar profil dia pun dia seorang yang sangat badan muscular macam Bruce Lee. Okey, dia dulu adalah dia sekarang ni pun tetap ada klien MBB. Dia sendiri praktis MBB sampai ke hari ni. So dia punya soalan dia adalah dekat sini, kenapa bacaan gula saya sebelum dan selepas makan adalah sama, bacaan 4.7. Apa yang berlaku pada badan saya sebenarnya? Tu soalan dia. Okey, baik Dr. Ed. Okey, Assalamualaikum Cik Razman. Okey, sebenarnya apa yang terjadi ni, alhamdulillah bagus lah ni. Maksudnya badan mengeluarkan insulin, pankreas kita mengeluarkan insulin dan kadar gula dalam badan kita. So tak perlu risau. Bagi saya tak perlu risau. Maksudnya badan fungsi pankreas tu memang dah optimum lah tu. Kita risau lepas makan bacaan gula naik, maksudnya insulin pankreas tak mengeluarkan insulin, tak merembeskan dalam keadaan level yang optimum untuk turunkan kadar gula kita. So bagi saya fungsi pankreas Encik Razman dalam keadaan yang optimum. Sebab dia boleh kembalikan kadar gula yang normal dalam badan Encik Razman dalam masa yang singkat. Dalam masa setengah jam, sejam dia dah kembali pada normal. Maksudnya pankreas berfungsi dengan baik. Tak perlu risau. Itu saya punya pendapat. Bagus tu. Dia Okay, untuk Cik Razman ni dia seorang kita punya pengamal MBB yang betul-betul berdisiplin lah. Macam setiap kali makan apa semua sampai ke hari ni kalau ada tuan kita punya Tuan Mio kita dah tengok lagi, dia sendiri boleh kata tak pernah miss hantar gambar setiap meal kepada Dietec Mio ni untuk check. So yang ni saya kata apa yang kita buat kita akan reap dia punya result lah. Yang ni adalah MBB, dia punya result memang sangat cemerlang. So kalau orang betul-betul faham, betul-betul praktis, dia akan dapat dia punya benefit. So tadi ada kita lah 1.5 lah, 1.5 kita last, kita bagi habis. Okey, Tuan Azwan, macam mana nak naikkan berat badan, nak dapatkan BMI ideal semula? Okey, cara dia hanyalah workout, tak ada cara lain. Itu sahaja cara dia. Ataupun satu lagi makan tepung. Makan tepung boleh naik berat badan tapi akan sakit balik lah. Jadi dua sahaja. Satu lagi workout. Workout dengan buat part muscle yang paling besar sekali which is kita punya kaki, kita punya bontot
Lepas tu baru kita progress untuk kita buat upper body. So awal-awal kita progress untuk bawah ni saja untuk dapatkan apa kita rekrut berat masa yang paling banyak sekali adalah dekat kita punya paha, kita punya botol, kita punya betih. Yang buat itu dulu. Kalau nak tahu berat nak cara nak workout apa semua, yang paling champion sekali adalah kita ada fit tech kita, Tuan Razman Zainal. Tuan Razman ni kalau kita tengok gambar dia lost weight dia daripada kalau Tuan Razman tak keberatan share sikit cerita dekat ruangan komen tu, daripada berat badan berapa kepada berat badan berapa. Okey, baik. Kita tanya kenapa dia kalau bila perut tak pelak, bila perut membuang rasa besar pula perut stop. Okey, Tuan Megat. Nak tanya kenapa ada kala bila perut tak berapa elok, bila lepas membuang yang besar rasa tak berapa selesa, dan rasa macam sengat dan rasa tak selesa di kawasan luar. Soalan macam berangin asid dalam usus bahagian bawah. Adakah gastrik boleh menyebabkan itu? Okey, untuk Tuan Megat Zuhaili sebab bloated. Bukan sebab bloated. Dia sebab bila kita buang air besar, dia punya gas tu dia akan ikut sama mengenai proses peristalsis. Peristalsis usus tu sendiri dia bakal bergerak sekali, follow. Sebab dia kemuk macam dia gerak gerup. So kebanyakan selalu benda ni sebab isteri saya dulu duk komplain kat untuk benda ni. Dia kata bila lepas buang air besar dia rasa macam perut berangin lah, apa semua tak selesa apa semua lah. So cara dia adalah kalau boleh kentut clear, itu je. Bukan ada masalah apa pun. Boleh kentut saja lega terus, automatik. Satu kalau ataupun dia rasa sengkak dekat dada. Kalau rasa sengkak dekat dada, urut belakang bagi sendawa semua, lepas tu settle lah masalah tu. Itu sahaja. Okey, baik. Untuk Tuan Megat dia tak ada apa, cuma untuk masalah angin saja, bloated sikit sahaja. Okey, untuk Tuan Hafizi Ismail, apa saya kontak terus Tuan Razman kita, kontak terus dia, tanya macam mana workout. Tanya workout dia macam mana. Macam saya cakap, apa-apa pun buat kaki lu. Terima kasih beri pandangan tadi. Apa kaitan pula rintangan insulin dengan diabetik? Kita sementara tak ada soalan lagi masuk. Okey, Sat. Nanti masuk terus lost. Memang lost terus. Okey. Terima kasih pendengar tadi. Apa kaitan pula rintangan insulin dengan diabetik? Rintangan insulin dengan diabetik, satu, bila dia jadi rintangan insulin, dia jadi pra-diabetik. Sebelum dia jadi full-blown diabetic type 2, iaitu kita ada masalah dengan pengeluaran insulin akibat pankreas kita, dia punya beta sel tu dihalang untuk pengeluaran insulin. Itu sahaja. Benda ni boleh reverse balik sebab saya tengok depan, bukan dia tengok depan mata saya tengok depan mata saya punya WhatsApp ni, duk baca orang apa semua. Yang mana daripada cucuk insulin, lepas tu dia boleh revert balik ke makam metformin, lepas tu dia revert balik kepada masuk remission, full remission. Benda tu boleh. Bermaksud, kalau ADA, American Diabetes Association, dia cakap berlaku macam beta cell tu mati. Hilang fungsi. Dia kata benda tu tak boleh nak di-repair balik. Tapi bila macam saya tengok untuk Dr. Jason Fang cakap benda ni boleh repair balik. So saya kata okey, benda ni boleh repair balik. Itu saya masuk course dia tu. Dia kata boleh repair. Okey. Macam ni method dia repair adalah melalui fasting dengan low carb high fat punya diet. Lepas tu saya test kan dekat kita punya pesakit diabetik, test tak work. Dia pun jadi ketak, dia pun tak boleh maintain, dia pun tak boleh tidur malam, dia pun jadi sembelit. Otak jadi laju. So, saya kata, okey tak apa, tambah carb bagi badan selesa, lepas tu check untuk gula tu pagi. Sebab saya tengok untuk dia punya down phenomenon gula dia pagi tu. Kurut, gula dia turun. Bermaksud, orang ni kena perlukan tidur yang mencukupi. So, top up karbo tu malam, carb cycle setiap malam, tapi untuk pagi-pagi, siang-siang pun semua, reduce yang karbohidrat. Saya buat sesimpel macam tu saja dan dia punya condition improving. Saya kata, okey, macam tu je lah. Sesimpel macam tu lah sebenarnya dia punya style untuk revert balik masalah rintangan insulin. Tapi kalau untuk menjawab soalan sesimpel Tuan Fuji ni, rintangan insulin bermaksud pra-diabetik. Full-blown diabetic type 2 bermaksud kita ada masalah dengan pengeluaran insulin. Itu saja. Okey, lepas buat salam doa azan, saya cuma nak tanya sikit apa masalah dengan tepung ni, sebenarnya ada apa sebenarnya kebaikan lemak daging ni? Okey, ni soalan ni agak berat ni.
Tuan Fauzi. Okey, apa minta Dr. Adrian explain sikit lah. Sila. Okay. Saya explain yang saya boleh lah. Tepung ni memang tak elok sebenarnya. Tepung ni, kalau daripada dulu gizi kita, daripada diet kita dulu, tak wujud tepung lagi, betul tak? Kalau kita zaman-zaman dulu, mana ada wujud tepung? Kita makan nasi, kita makan ayam, makan daging, makan sayur, betul tak? Tak wujud lagi tepung. So tepung ni benda baru kan, nak memudahkan zaman-zaman sekarang yang kata orang life yang fast pace orang kata kan. So senang ambil tepung, makan roti, makan ni kan. Tapi sebenarnya tepung tak elok kan. Daging lembu ni sebenarnya, macam saya kalau ada masuk, itu saya ceritakan daging lembu macam-macam nutrien ada kan. Memang banyak dimomokkan daging lembu ni tak sihat, red meat tak sihat kan. Tapi bagi saya red meat apa, jenis apa, proses red meat, daging lembu yang diproses memang tak sihat sebab ada bahan pengawet, ada garam yang berlebihan, ada MSG. Memang tak baik. Tapi kalau daging lembu yang pure, kita sembelih, dan lagi elok kalau daging lembu yang grass fed, makan rumput dah, bukan makan corn, bukan makan benda-benda yang bahan industrial tu, memang tu tak elok. Tapi kalau daging lembu yang makan rumput sahaja memang sihat, memang bagus sebab kaya dengan nutrien, semua jenis vitamin. Yang bagus ada omega 3. Omega 3 ni untuk jantung. Memang kontradik juga orang kata daging lembu ni tak bagus untuk jantung, tapi sebenarnya daging lembu ni tak ada masalah pun nak makan sebab dia ada omega 3, memang bagus untuk jantung kan. Dia ada nutrien vitamin A, D, E, K, semua ada, jangan risau kan. Fiber pun ada, tak ada masalah. Protein pun tinggi dalam daging lembu ni. So daging lembu ni sebenarnya baik, tapi apa-apa pun kita makan dalam kuantiti yang moderation. Jangan terlampau banyak sangat pun tak elok juga. Semua benda in moderation kan. Pasal tepung ni dia bahan dia macam ni, dia diproses. Tepung ni semua diproses. Kalau kita faham masuk diproses ni, benda-benda yang diproses semua kebanyakan dia tak sihat. Itu yang pemahaman mudahnya. Dan tepung ni kalau kita makan sebenarnya makin gemuk adalah sebenarnya kan. Itu saya punya pendapat lah. Daging lembu kalau makan dalam keadaan moderation sebenarnya tak menggemukkan sebenarnya. Tak menggemukkan. Cuba tengok, kalau tengok atlet, dia makan protein tinggi, high fat diet, tapi badannya tak gemuk. Tapi benda yang menggemukkan adalah benda-benda yang tepung sebenarnya. Kita faham benda tu, kita perasan dia. Yang banyak kita tak perasan sebenarnya. Macam tu. Nasi pun sebenarnya kalau kita makan dalam moderation tak menggemukkan, tak akan mudarat. Tapi dia datang mudarat kalau kita makan banyak sangat. Itu saja. Semua benda bagi saya in moderation. Kita makan dalam kuantiti yang ala kadar. Itu bahasa mudah dia lah. Encik Azwan nak tambah apa ke? Okey, baik. Untuk tepung, problem dia adalah bila benda tu melalui proses glycation satu. Untuk proses bleach flour ni, dia satu benda baru. Sebelum ni tak wujud bleach flour ni, tepung putih tu tak wujud. Sebelum ni tepung kasak. Tepung kasak ni kita ambil gandum ke apa, kita tumbuk. Yang tu consider boleh makan lagi. Sebab dia tak sehalus macam bleach flour ni. Bleach flour ni dia punya design dia adalah untuk bagi orang tu high gula dengan cepat supaya orang tu nak makan banyak lagi lah benda tu. Tu design dia. Yang mana kalau contoh kalau kita tengok bacaan, macam saya nak tengok orang tu MBB ke tak MBB, senang saja. Saya akan tengok untuk bacaan triglyceride lah. Saya tengok dia buat lipid test, saya tengok triglyceride 1.3 ke 1.2 ke atas dia punya TG, saya kata makan tepung semudah macam tu saja. Sebab satu lagi dia akan efek dia punya HbA1c. Dia akan bagi, senang kata dia glycate dia punya gula sekali lah. Itu problem utama dia. So bila dia kata dia tak makan tepung saja, kita tengok HbA1c memang akan turun, dia punya triglyceride akan bawah 1. Yang tu fact. Orang tu takkan boleh lari. Kecuali kalau dia kata betul saya betul tak makan. Saya akan kata ada masalah tulang belakang ke? Kalau ataupun dia kata tak tahu, pergi check dengan doktor untuk masalah tulang belakang. Mesti ada. Dua benda tu dia tak lari. So tepung memang tak elok. Okey, untuk kebaikan lemak daging ni, lemak satu adalah salah satu jenis makanan yang tak
efek ataupun sikit saja memberi efek kepada kita punya insulin bila kita makan. Dia akan naik sikit saja. Macam tu saja. Dia tak, dan satu, dia mengekalkan bagi kita kenyang dalam satu jangka masa yang panjang. Itu, dan benefit dia terlampau banyak untuk vitamin fat soluble ni, terlampau banyak. So, kalau dulu orang buat lat, orang putih dulu, orang tak tahu, orang Melayu ke, orang putih, dia pun masak pakai lat. Lat ni dia pun ambil lemak binatang ni, dia bagi masak, lepas tu dia masak benda atas benda, jadi minyak masak lah. Cuma bila introduction kepada vegetable oil, lepas tu yang saturated fat ni kena demonize, kata penyebab penyakit jantung apa semua, sejak dari itu benda tu tak popular dah. Tapi sebenarnya kalau kita ikut turutan minyak masak yang paling bagus, nombor 1 tetap adalah coconut oil. Nombor 1 tetap coconut oil. Second adalah butter lard apa semua ni. Third paling bagus adalah minyak masak untuk minyak masak kelapa sawit, palm oil. Lepas tu nombor 3, yang ni kontroversial agak. Nombor 4 ni kontroversial agak. Untuk olive oil ni kontroversial sebab dia heat point rendah. Dia tak sesuai untuk masak macam style Asian punya cuisine, tak sesuai. Nombor 5, vegetable oil, dia borderline jangan ambil langsung. Kecuali dah tak ada minyak masak sangat, nak makan nasi goreng itu lah, saya sekala boleh ambil. Tapi dia kalau tengok bau punya recommendation, benda-benda ni semua tak boleh makan langsung. Canola oil, flaxseed oil, minyak jagung, sunflower oil, semua ni tak boleh makan. Nak makan, nombor 1 kita tahu dia yang paling top sekali, paling bagus sekali, minyak kelapa. Second, butter lard apa semua. Third, palm oil, minyak kelapa sawit. Fourth, yang kontroversi, olive oil. Sebab apa kontroversi? Sebab heat point dia rendah. Dia senang berasap minyak olive oil ni. Okey, baik. Okey, kita tengok. Kita ada lagi 3 minit. Kita baca sikit. Okey, Razman Zainal berat dari 83 kilo to 62 kilo. Mula risau takut makin drop sampai kurus kering, tapi lepas tu ada advance untuk workout, saya terus workout almost every day. Saya dah hampir 6 bulan, saya statik pada BMI 21. Tak susut dah, makin gain masa lagi ada. Itulah jawapannya. Semudah macam tu. Dan kita tengok untuk Tuan Razman punya fungsi tubuh badan tu, saya kata macam doktor cakap, sangat-sangat tip-top lah. Dia punya digestion sangat-sangat tip-top. Saya rasa masalah sibuk pun dah hilang apa semua. Okey, untuk Hana. Okey, Hana ni kata, saya memang takut sebab dari 100 kilo lost 36 kilo selama 4 bulan. 4 bulan loss. Okey, macam pula dengan daging kambing. Boleh ke daging orang makan darah Allah? Waktu ni dia rehat kot. Okey, Cik Ara, saya jawab cepat lah. Daging kambing, boleh ke orang darah tinggi makan darah kambing? Boleh, silakan makan. Dia tak jadi apa-apa masalah. Cuma kalau tak biasa makan tu, dia akan nervous. Sama macam orang ambil vitamin B awal-awal tu. Ambil tu rasa macam bau sebab dah lama tak makan. Benda ni kita boleh tengok setiap raya haji berlaku. Sebab orang tua takut nak makan daging, masuk raya haji dia pun makan daging, lepas tu rasa macam Allah, habis kolesterol naik lah apa semua ni. Bukan, sebab dia pun dah lama tak makan daging, dah lama tak dapat nutrien tu, so badan dia akan menggunakan sangat banyak tenaga untuk nak membedak-bedakkan benda ni. Okey, minyak canola. Minyak canola tu termasuk dalam minyak sayur ke tuan? Ya, termasuk minyak sayur. Okey. Sikit information. Palm oil pun kategori minyak sayur juga. Minyak kelapa sawit kategori minyak sayur juga. Tapi dia punya saturated ratio dia, saturated fat kepada unsaturated fat lagi tinggi. So kita gunalah untuk paling bagus, paling senang available dan paling economical untuk kita sekali adalah minyak palm oil. Tapi kalau rasa macam kaya sangat, bolehlah masak pakai coconut oil pun sedap juga, ataupun nak buat sendiri tapi renyah pun boleh juga. Okey. Ni soalan untuk doktor. Amagat Zuhaili. Last. Okey. Berhenti rokok Okey, macam ni Cik Megat, macam ni. Menjadi masalahnya, kita dah
anda kata berpuluh tahun dah, bertahun-tahun makan paling isap rokok paling kurang 2 pack lah, 2 pack contohnya kan. Terus nak berhenti 1 pack, terus tak boleh. Memang tak boleh. Benda ni kena, dia ada progression, dia kena progress by progress. Daripada 20 batang kita turunkan dulu 19 batang dulu sehari. Lepas minggu turunkan 18 batang. Tu turunkan lagi satu batang turun. Bukannya terus berhenti, tak boleh. Tak boleh berhenti cold turkey. Nanti dia withdrawal symptom tu datang, time tu kita balas balik isap rokok habis-habis. Sebab tak puas hati kan, tak puas hati balik. So, saya punya nasihat, nak berhenti rokok boleh. First, kita kena ada determination yang tinggi lah. Disiplin yang tinggi. Kena ada bersiap sedia dengan benda tu. Lepas tu, kena perlahan-lahan turunkan sebatang demi sebatang setiap minggu. Setiap seminggu. Turunkan. Lepas tu, kena biasa mulut kita bila datang desire nak isap rokok tu, cari benda untuk kunyah. Kunyah lah. Apa benda sikit-sikit, kacang ke, apa-apa yang boleh kunyah. Untuk hilangkan rasa kata orang, rasa gian nak isap rokok tu. Tapi benda ni kena ambil masa lama. Jangan kata saya dah isap rokok 10 tahun dan masa sebulan saya nak berhenti rokok. Tak boleh. Mungkin 10 tahun isap rokok, mungkin 5 tahun baru boleh berhenti, habis kosong. Tapi progress mesti ada. Turunkan 1 batang, kurangkan 1 batang demi seminggu, setiap seminggu. Tapi yang penting self determination yang tinggi lah, disiplin yang tinggi dalam diri kita lah nak berhenti rokok tu. Lagipun rokok memang tak elok untuk kesihatan pun. Kita faham tu. Rokok tak baik untuk kesihatan. Rokok dia bawa mudarat banyak. Semua benda dia ganggu. So kita kena faham dulu rokok tu tak baik untuk kesihatan, dan kita kena faham kenapa kita nak berhenti rokok, dan kita kena faham juga dia punya progress tu nak berhenti rokok tu macam mana. Kita kena ada pemahaman dulu, baru kita akan ikut benda tu. Baru kita akan disiplinkan diri kita untuk ikut program tu. Tapi kalau kita tak ada pemahaman yang tepat mengenai macam mana nak pasal rokok tu sendiri, macam nak berhenti rokok tu macam mana pemahaman dia, withdrawal tu macam mana, mungkin payah kita nak berhenti rokok. So macam saya kata, nak berhenti rokok boleh, tak ada masalah, tapi perlahan-lahan setiap seminggu kurangkan satu batang rokok atau potong rokok. Setiap minggu kurangkan. InsyaAllah lama-lama akan berhenti. Dan lagi satu, cari satu main factor kenapa nak berhenti rokok yang kuat, baru kita ada determination nak berhenti rokok tu. Itu saya punya nasihat Encik Megat. Okey. Dan bagi saya untuk nak berhenti rokok sebagai seorang perokok yang sangat kuat, hardcore rokok. Saya ni kuat isap rokok. Okey. Satu cara saya biasa MBB kita bagi praktikal. Tukar pada nano stick. Ambil nano stick kan. Isap nano stick, ambil flavor untuk kopi hazelnut, nikotin tinggi dulu awal. Kita isap tu, lepas tu dalam masa seminggu ke 2 minggu, awal-awal tu mungkin kita nak terasa rindu nak isap rokok lagi kan. So tak apa. Jangan nak menentang, jangan orang kata, sebab badan kita bercakap dengan hormon. Allah, datin bising pula dah kat bawah tu. Datin jangan duk kacau. Okey, baik. Apa datin kacau ni? Lost otak aku ni. Okey, bila kita dia akan hilang rasa nak isap rokok tu dalam masa 2 minggu. Tapi dalam masa 2 minggu tu juga kita isap juga rokok tu. Sebab kita badan dia nak benda tu. Kita tak boleh nak lawan dia sebab dia bercakap guna hormon, dia bukan cakap guna bahasa Melayu. So kita isap. Lepas tu isap balik nano stick, jadikan dia kebiasaan. Lepas tu lama-lama nak rasa isap rokok ni dah tak ada langsung dah. Dia tak ada rasa langsung dah. So kita boleh buang untuk tar chemical lain ni, kita boleh buang, cuma dia akan jadi dependence on nikotin. Okey, tak apa. Tak ada masalah, jangan risau lagi. So kita isap rasa macam selesa dah untuk high punya yang untuk nikotin paling tinggi. So kita ambil untuk mild pula lepas sebulan macam tu, kita tukar untuk mild pula. Kita isap untuk mild pula, isap slow. Lama-lama duration tu dia akan lama-lama kita akan makin kurang sampai masa kita tak perlu nak isap dah, ataupun kita kadang saja nak rasa nak isap. Itu saja. Itu cara yang paling
Bagus sebab saya macam saya punya style apa MBB kena praktikal. Dia orang kata orang kata logik masuk akal. Dia kalau macam style hospital apa semua dia kata bom nicotine patch lah apa semua tu saya rasa saya dah buat dah. Tapi untuk orang yang kalau otak sentiasa nak kena fikir apa semua macam saya kerja arkitek. Kalau rokok tu tak ada, tu tak jadi tu. Apa ilham tu tak main. Dia duit tak ada pun. Pergi cari duit nak ni nak korek kau nak pergi beli rokok ni. Try untuk tukar kepada nano stick murah. Dia macam stick tu saja RM80. Tak apa, stick tu kita beli sekali saja. Untuk flavor tu dalam RM40. RM40 satu tu boleh satu ketui tu, satu cartridge tu boleh pakai dalam masa 4 ke 5 hari. Which is memang jimat sangatlah duit. Jimat banyak duit isi rokok ais tu. So try tu dulu. Okey. Saya berukut penggunaan stick tu saya ikut jam pada kata selalunya jadi. Memang jadi kita punya praktikal. So yang ni Aisyah Zamri ni dating ni isteri saya ni dia kata nasib saya jangan isap dalam toilet nanti jatuh dalam lubang jamban habis. Iyalah tu. Okey baik. Okey. Last. Okey kalau kat Singapura boleh jual nano stick atau vape kan best. Oh dia tak jual lah Singapura. Harap dia ban. Allah. Dia van untuk nano stick tapi dia jual rokok. Oh memang cemerlang. Try lah beli pada Malaysia ke apa semua kod boleh masuk lah tak tahu lah something jadi Shopee je dah kod Shopee Singapura dia mau masuk lah something macam tu tak tahu lah. Okey baik, terima kasih semua, terima kasih banyak. Sekarang kita berada di hujung live kita kali ini. So sebelum tu saya nak ingatkan promo MBB Raya Ceria. Raya Ceria masih berjalan sehingga 31 hari bulan 4. So mohon restock segeralah jangan apabila dah dekat nak raya post laju tak boleh nak jalan lepas tu baru nak restock tu susah sikit lah. Problem kilang dah cuti nak restock susah lah kalau macam tu. Okey, restock awal-awal. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih sangat. Terima kasih. Tanpa anda semua kami tak boleh beraya tahun ni tapi disebabkan sokongan padu anda semua kami boleh beraya hari ni, tahun ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita